السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه أجمعين وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شكر لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama setempat, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan hadirin, hadirat belum ada lagi, yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana pada malam ini diizinnya kita untuk berada di dalam majlis ilmu, majlis yang paling mulia, majlis yang disifatkan oleh baginda sebagai taman-taman syurga di dunia. Mudah-mudahan kita akan dapat ilmu yang boleh kita manfaatkan bersama dan kita amalkan ilmu tersebut, menjadikan kita ini hamba-hamba Allah yang diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bersyukur juga kita kerana kita tak lama lagi akan merayakan Aidil Adha. Ada di antara kita yang berkorban. Alhamdulillah bagi yang berkorban tu. Yang tidak berkorban berazam supaya kita berkorban pada tahun-tahun yang akan datang. Kerana hukumnya sunat muakkadah. Sunat muakkadah tu artinya hampir kepada yang wajib. Dekat-dekat nak wajib tapi tak wajib. Kalau boleh biar tiap-tiap tahun berkorban. Kerana ini saranan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Allah? Fasalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah kamu akan sembahyang dan sembelihlah binatang-binatang korban. Baik, jadi kalau tak lama lagi dalam seminggu lebih sikit, kita akan berhari raya. Hari raya Aidil Adha. Tuan-tuan dan puan, ada seorang sahabat namanya Anas bin Malik. Dia menyatakan bahawa hari raya yang sebenarnya bagi orang-orang beriman ada 5. Yang kita lakukan sebelum ini bukan hari raya semuanya, bukan seronok benar. Apa seronoknya? Kena 3-4 batang, bukan 3-4 batang, 3-4 ketui lemang, udah ngantuk. Udah ngantuk, udah meroloh. Sampai meroloh tu, itulah kerjanya. Terus untuk meroloh saja. Seronok benar ke?
Tengah ramai anak cucu tu seronok lah riuh rendah rumah tu. Dah ada balik, dah tinggal tok dengan opah je. Seronok benar kan? Tok ngangguk pada opah, opah ngangguk pada tok. Tok di dapur, tok di tengah, opah di dapur. Itulah raya kita sebenarnya. Kata Anas bin Malik, hari raya yang sebenarnya bagi orang beriman ada 5. Yang pertama, kalau dia boleh hidup dalam satu hari tanpa melakukan sebarang dosa. Itu orang kaya lah bagi dia. Tak ada dosa langsung. Dosa besar tak ada, dosa kecil tak ada, dosa zahir tak ada, dosa batin tak ada, dosa sedar tak ada, dosa tak sedar tak ada, dosa tahu tak ada, dosa tak tahu tak ada, dosa sengaja tak ada, dosa tak sengaja tak ada. Ya, 10 jenis dosa tak ada. Itulah raya bagi orang yang beriman. Kalau tak ada dosa, ditimbang tak ada dosa. Bila tak ada dosa, pahala je banyak. Dia akan sentiasa berada dalam keredaan Allah Ta'ala. Allah kata apa? فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Barang siapa timbangan kebajikannya, pahalanya banyak, berat berbanding dengan dosa, maka dia sentiasa berada dalam keredaan Allah. Yang pertama. Yang kedua, hari raya bagi orang beriman itu ialah apabila dia meninggal dunia dalam keadaan beriman. Dia meninggal dunia dengan keadaan dia masih beriman dengan Allah. Beriman dengan rukun iman yang 6 tu. Itu raya bagi dia lah. Kerana barang siapa ada iman walaupun sebesar biji sawi, dia dijamin oleh Rasul masuk dalam syurga. Jadi kita kena mempertahankan iman tu. Jangan mengeluarkan satu perkara yang boleh merosakkan iman kita. Kalau boleh kita pertahankan iman sampai kita mati, maka itu raya baginya. Tanda orang beriman tu ialah apabila dia nak mati, dekat dia nak cabut nyawa, dia mengucap kalimah la ilaha illallah. Ini janji Nabi. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Bila dijamin masuk syurga, raya baginya. Itu yang kedua. Kalau laju ni, ceramah itu 1,5-2 jam habis tau. Tak payah baca kitab lah. Yang ketiga, hari raya bagi orang yang beriman itu ialah apabila dia berjaya melepasi titi siratal mustaqim. Titi siratal mustaqim itu ialah titian yang menghubungkan padang mahsyar dengan syurga. Nak masuk syurga kena meniti dulu. Jangan kata lain jalan, ada lagi satu jalannya, jalan bawah sebenarnya. Ikut bawah, itu neraka. Kerana di bawah titi sirat tu neraka. Siapa boleh menitinya, lepas dan berjaya masuk syurga, itulah di hari raya baginya. Ada orang menitinya seperti kilat menyambar. Ada orang menitinya seperti burung terbang. Ada orang menitinya berkenderaan. Ada orang menitinya berambat macam orang berlari. Ada orang menitinya macam orang berjalan. Ada orang menitinya macam orang merangkak. Ada orang menitinya mengesut. Ada pula pengait di titi siratal mustaqim tu, pengait dipanggil kalalib. Wa bihi kalalib, bacalah mustika hadis tu kan. Padanya ada pengait untuk mengait manusia yang di atas titi sirat tu supaya jatuh ke bawah. Bawahnya ada apa? Ada neraka 7, tengahnya ada neraka kan. Kalau dia berjaya, maka itu hari raya baginya. Yang keempat, hari raya bagi orang beriman itu ialah apabila dia boleh melangkahkan kakinya masuk ke dalam syurga. Itu raya lah baginya. Syurga mana-mana lah. Syurga ada 8 ya. Mana-mana dia boleh masuk, dia letak dia melangkah kakinya ke dalam syurga itu, raya lah baginya. Kerana dalam syurga itu bukan ada benda yang menyusahkan. Tidak ada benda yang mengecewakan. Tak ada benda yang membenci kita. Kita tak ada benci, syurga pun tak benci dengan kita. Tak ada benda-benda yang luat-luat, yang ketik-ketik kita tu tak ada. Itu hari raya lah baginya. Dan akhir sekali, last sekali yang kelima, hari raya bagi orang beriman itu ialah apabila dia berjaya melihat wajah Tuhannya di syurga. Nikmat yang paling besar ialah nikmat melihat wajah Allah. Allah sebut dalam Quran, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, kata Allah ya. Pada hari itu muka-muka mereka berseri-seri kerana kepada Tuhan mereka, mereka dapat menelik. Bukan tengok aja, nelik, tengok betul. Itu je merupakan nikmat yang paling besar, ialah nikmat melihat wajah Allah. Itu 5 hari raya yang sebenarnya
bagi orang beriman. Yang lain-lain tu cuma luaran adalah kita ngasakan seronok benar raya dekat kita menyanyi selamat hari raya. Tak ada, bukan seronok benar kalau dapat yang ini tu mesti tak ada yang menduka citakan, tak ada yang mengecewakan, tak ada yang menyedihkan, tak ada yang menakutkan, tak ada yang membimbangkan. Itu lima perkara tadi Alright, untuk malam ni kita sambung lagi pembacaan kita. Pada muka surat berapa saya dah lupa Tuan Haji Nazri. Surat berapa nak baca malam ni? 294. Yang ketiga 294 yang ketiga. Baik, 293 jumpa 294. Dia ni jenis orang yang jenis orang yang beriman ni ada apa? Ada dua yang dah ada betul-betul. Yang pertama dia beriman terus sampai dia mati. Yang kedua dia beriman sekejap betul jadi kafir. Jadi kafir. Kemudian jenis kafir tu pula ada apa ni? Ada beberapa sebab. Ada beberapa sebab jenis kafir tu. Ada yang pertama, ada yang kedua, ada ketiga, ada sama mana? Nanti kita baca insya-Allah jadi yang kedua, jenis kafir yang kedua. Betul? Kedua yang ketiga? Yang ketiga. Alright, 1 2 3 294. Ya, 294 bukan 293 ya. Iaitu tasbihkan. Tasbih itu artinya apa? Menyerupakan. Jadi kafir menyerupakan sesuatu sifat Allah dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk. Allah tu rupa matahari, kafir. Allah tu rupa patung, kafir. Tuhan tu rupa lembu, kafir. Tuhan tu rupa bulan, kafir. Tuhan tu rupa cahaya, kafir. Jangan menyekutukan Allah dengan satu. Betul tak dia jadi kafir? Tak dapat masuk syurga. Kerana Allah berkata dalam berfirman dalam Quran, apa kata Allah? فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Barang siapa berharap nak berjumpa dengan Tuhannya di akhirat nanti, nak jumpa Tuhan di syurga je, dalam tempat tak ada. Maknanya barang siapa berharap nak masuk syurga, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, hendaklah dia beramal dengan amal soleh. Amal soleh ni tuan-tuan, artinya apa saja kita buat kena ikut cara Islam. Itu namanya amal soleh. Apa saja kita buat, semayang cara Islam, puasa cara Islam, pakaian cara Islam, ekonomi cara Islam, akhlak cara Islam, pendidikan cara Islam, kekeluargaan cara Islam, apa saja kita kena ikut cara Islam. Itu namanya amal soleh. Setelah beriman kita mesti beramal soleh. Beriman, yakin betul dengan rukun iman yang 6 tu. Kemudian kita beramal soleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan sekali-kali kamu menyekutukan Allah dengan apa jua daripada makhluk-makhluknya yang belum ada yang baru tu. Setiap apa saja kamu menyekutukan, jangan sekali-kali menyekutukannya. Kalau tidak kamu jadi syirik. Jadi syirik tak dapat masuk syurga Wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida, kata Allah. Syirik ada 3 tuan-tuan. Jangan jadi syirik. Syirik ada 3. Yang pertama namanya syirik jali. Yang kedua namanya syirik khafi. Yang ketiga namanya syirik kecil. Yang pertama syirik jali. Syirik jali itu syirik yang terang, syirik yang nyata, nampak di kita. Dia nyembah patung, dia nyembah matahari, dia nyembah bulan, dia nyembah pokok, dia nyembah lembu, dia nyembah naga, dia nyembah gajah, apa saja selain Allah Taala. Itu syirik jali. Syirik yang terang-terang, yang nyata. Yang kedua namanya syirik khafi. Syirik yang tersembunyi. Dia tak sedar yang dia tu syirik. Rupanya dia sudah melakukan sesuatu yang boleh menyebabkan dia jadi syirik. Dia tak sedar. Kecuali mereka-mereka yang ada ilmu pengetahuan. Dia tahu mana benda yang boleh menyebabkan rosak akidahnya. Dia tahu apa benda yang boleh menjadikan dia kafir. Itu nama syirik. Syirik khafi, tersembunyi. Di antaranya tuan-tuan, syirik khafi ini menyamakan Islam dengan agama-agama lain. Jadi tuan-tuan yang ada jawatan, yang pangkat besar, yang dimuliakan orang,
Jangan sekali-kali melakukan syirik khafi. Kadang-kadang dia tak sedar tu, pangkat besar, maka dia dijemput untuk merasmikan satu-satu majlis. Majlis dakwah ke apa-apalah. Depannya tu ada orang Kristian, ada orang Islam, ada orang Buddha, ada orang Hindu, ada orang lain-lain lah. Untuk mengambil hati penonton-penonton yang depan dia tu, dia pun kata, semua agama adalah baik. Apa hukumnya tu? Semua agama adalah baik. Apa hukumnya? Syirik. Menyamakan Islam dengan Hinduism, menyamakan Islam dengan Buddhism, menyamakan Islam dengan Christianity, menyamakan Islam dengan apa saja agama yang lain. Sedangkan Islam tak sama dengan agama-agama lain. Yang diridha Allah hanya Islam. Setiap malam kita wirid, Inna ad-dina indallahil Islam. Adalah wirid tu. Kejap ni tak ada lah kalau dia mengaji. Kalau tak ada apa-apa program malam tu, Tok Imam akan pimpin kita. Inna ad-dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Jangan menyamakan Islam tu dengan agama-agama lain. Kalau kita samakan Islam dengan Christianity, syirik. Kita samakan Islam tu dengan Hinduism, syirik. Kita samakan Islam tu dengan Buddhism, syirik. Kalau syirik, apa yang kata Allah tadi, dah saya bacakan ayatnya. Wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa mensyirikkan Allah dengan sesuatu, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang amat jauh. Jauh benar sesat. Itu syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Tak sedar kecuali kita belajar. Kita tahu mana benda-benda yang boleh menyebabkan dia syirik, kata-kata yang boleh menyebabkan dia syirik. Kita belajar dalam kitab ini, kita belajar ni. Apa dia perkara yang boleh menyebabkan dia itu batal akidahnya. Atau menafikan sifat Allah yang Allah kata dia tetap ada, kita menafikannya, syirik tu. Kafir tu, murtad tapi bukan syirik pun, murtad. Dan sebagainya. Itu yang kita baca insyaAllah. Itu namanya tasbih, menyerupakan. Tasbih itu menyerupakan. Syubhah tu syubhah. Syubhah tu penting, samar-samar. Makanan syubhah apa? Samar-samar. Kita tak tahu dia halal ke haram ke. Nak katakan haram dia halal, nak katakan halal yang proseskan tu orang bukan Islam. Jadi kita tahu. Itu namanya syubhah, makanan yang syubhah. Kata Nabi, elakkan yang syubhah tu. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan benda yang meragukan kamu kepada benda yang tidak meragukan kamu. Kalau tidak, syubhah tu boleh jatuh kepada haram. Dia bukan mesti haram, tapi boleh jatuh kepada haram. Itu tasbih. Menyerupakan satu sifat Allah dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk. Allah tu berkuasa, Raja pun berkuasa juga. Itu namanya syubhah. Menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Kita ni sifat Allah tu ada pada kita, cuma yang ada pada nama aja. Hakikatnya tak sama. Faham tadi macam saya ni? Hakikatnya tak ada sama. Nama siapa? Allah melihat, kita melihat ke tak? Melihat juga. Tapi siapa kan kita melihat dengan Allah melihat? Tuan-tuan, siapa kan? Tak sama. Kita mendengar, Allah pun mendengar. Siapa ke pendengaran Allah dengan pendengaran kita? Tak. Kita ada ilmu, Allah pun ada ilmu. Siapa ke ilmu Allah dengan ilmu kita? Tak sama. Apa saja Allah tu sifatnya sempurna belaka. Kita banyak benda kekurangannya. Jadi nama boleh sama, tapi hakikatnya tak sama. Itu kena tahu yang tu. Jangan menyemutukan Allah dengan apa-apa makhluk. Umpamanya mendakwa bahawa Allah mendengar sebagaimana manusia mendengar. Apa aja Allah dengar, aku dengar juga. Jadi apa yang laku dengan Allah? Itu syirik tu. Mentasbihkannya, dia jadi syirik. Baik, tadi saya belum cerita dari syirik yang ketiga tadi. Nanti sebelum baca cerita yang ketiga. Saya kata tadi syirik ada berapa? Tiga kan? Yang pertama syirik jali, yang kedua syirik khafi, yang ketiga syirik kecil. Syirik kecil tahu tak? Kata Nabi, yang aku takutkan kamu semua ini, kata Nabi, sesuatu yang boleh menyebabkan aku lebih takut daripadanya, daripada aku takutkan Dajjal. Ditanya sahabat, apa benda itu ya Rasulullah? Jawab baginda, ialah syirik. Syirik kecil. Yang aku takutkan kamu lebih daripada yang lain-lain itu ialah syirik kecil, kata. Ditanya sahabat, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Jawab baginda, itu adalah syirik. Apa namanya? Riak. Riak itu syirik kecil. Arti riak itu apa? Buat atau tinggalkan sesuatu jenis ibadah bukan kerana Allah. Itu syirik itu.
Syirik kecil. Riak. Riak ni tak ada kafir, tapi berdosa besar. Nak ke tak nak? Dia berdosa besar. Kalau ada sedikit sebesar zarah riak dalam badan dia, tak masuk syurga. Dia berdosa besar tapi tak kafir. Sudah habis riak tu dibakar dalam api neraka, baru dia keluar dari neraka dan dapat masuk syurga. Siapa nak angkat tangan? Angkat dia tangan. Siapa nak? Akhir-akhirnya masuk syurga juga. Lah masuk syurga juga. Siapa nak? Kita tak tahan neraka. Kerana orang riak tu masuk neraka dulu. Sudah habis riaknya baru dapat masuk ke dalam syurga. Itu 3 jenis syirik. Ada juga ulama mengatakan ada satu lagi jenis, namanya syirik yang harus. Ada pula syirik harus. Ini dipertikaikan oleh kebanyakan ulama. Mana ada syirik harus? Syirik itu tak berdosa, kata ulama-ulama yang betul-betul apa ni, ya? Yang ulama betul lah, bukan yang cakap ni kan ulama pun. Dipertikaikan. Tapi ada ulama mengatakan syirik yang keempat, iaitu melakukan suatu ibadah kerana hendakkan syurga atau kerana takutkan neraka. Itu syirik, tapi syirik yang harus, tidak berdosa. Tapi standard ibadahnya tu macam standard tadika. Ada upah baru nak buat. Dapat syurga baru nak sembahyang. Tak masuk neraka baru nak puasa Ramadan dan sebagainya. Itu macam tadika punya standard. Tapi dipertikaikan oleh sebagian ulama, ya. Syirik harus ni tak ada. Kata ulama tak ada. Bila syirik mesti berdosa. Tak ada yang harus. Kata sebahagian ulama. Itu kita pulang kepada mereka lah, kita tak tahu, ya. Alright. Jadi nak pakai 4 pun boleh. Yang masyhurnya 3. Yang masyhurnya syirik ada 3. Apa dia tadi? Syirik jali, lagi satu syirik khafi, lagi satu syirik kecil. Dia syirik, ya. Kemudian apa lagi yang menyebabkan dia jadi kufur? Tengok. Nombor 2 takbir lagi tadi. Bahawa Allah mendengar sebagaimana manusia mendengar. Itu syirik tu. Serupa je Allah dengar, aku pun dengar. Padahal Allah pendengaran dia bukan serupa dengan pendengaran kita. Nombor 1, Allah mendengar bukan dengan telinga. Allah tak ada menggunakan telinga untuk mendengar. Telinga itu alat. Allah buat sesuatu tidak menggunakan alat, tidak perlukan alat. Mendengar Allah itu dengan sifat sama' saja. Itu mendengar Allah Ta'ala, ya. Sifat sama'. Kita mendengar dengan telinga. Telinga itu mesti ada lubang tu. Sudah ada lubang. Di dalam lubang tu ada pula satu kulit nipis. Namanya gegendang. Dalam bahasa Inggeris, eardrum. Bila keluar suara itu masuk dalam telinga, bergetar kulit nipis tu. Tahu bergetar? Getar tu macam kan, itu namanya bergetar. Tu orang dengar getaran kan? Getaran jiwa. Tu orang dengar. Tu bergetar je. Baru dengar ke telinga kita. Sebab itu kalau dia dah tua, makin lama makin tebal, makin lama makin tebal, makin lama makin tebal gegendang tu. Sudah getaran tak ada. Lama-lama tak dengar. Sebab saya ni sudah tak dengar. Kenapa? Kerana getaran dah kurang. Dah tak ada, sudah tua. Banyak benar getaran dia kurang, ya. Jadi itu dia. Perbezaan pendengaran kita dengan pendengaran Allah. Allah di mana pun Allah dengar. Orang cakap di London Allah dengar, orang cakap di Australia Allah dengar, orang cakap di Hong Kong Allah dengar. Kita di luar masjid ada orang cakap di kedai tu dengar ke tak? Dengar ke tak? Siapa dengar kan? Di kedai yang restoran yang nak masuk ke simpang tu, orang cakap sana simpang. Dengar kita tak? Tak dengar. Itu pendengaran kita berbeza dengan pendengaran Allah Taala. Ya, lagi satu. Kalau semua orang bercakap, saya tengah ngajar ni, dengar apa yang saya ajar? Semua sekali orang ni bersambang, orang ni sama ini semua. Dengar ke tak? Ya, tak dengar. Kalau saya tengah ngajar ni, helikopter lalu rendah pula tu. Dengar ke apa yang saya ajar? Tak dengar. Tapi Allah dengar tak? Allah dengar walaupun ada suara lain yang lebih kuat daripada suara saya ni. Allah dengar belaka, ya. Itu hebatnya pendengaran Allah. Sempurna. Kita tak sempurna. Yang kita dengar tu hanya ada bunyi pun dengar, tak ada bunyi tak dengar. Sedangkan hati kita bercakap ada bunyi ke? Hati kita bercakap ada bunyi tak? Tak ada bunyi, tapi Allah dengar tak? Dengar, ya. Itu beza antara pendengaran Allah dan pendengaran makhluk, ya. Jadi jangan samakan. Kalau disamakan pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk, maka dia jadi syirik. Jadi syirik kafir jadi, ya. Bahawa Allah mendengar sebagaimana manusia mendengar. Allah melihat sebagaimana manusia melihat. Kita melihat dengan mata. Allah tak perlukan mata. Allah melihat dengan sifat basar. Dia tak perlukan mata. Kita nak mata bukan nampak. Ada mata pun kadang-kadang tak nampak juga.
Mata ada, tapi kantarnya rosak. Benda hitam terrosak. Ada selaput umpamanya, sudah tak nampak. Tapi Allah tak pernah ada selaput, tak pernah ada tak nampak. Apa saja, Allah nampak saja. Di mana-mana pun Allah nampak. Kecil pun Allah nampak, besar pun Allah nampak, jauh pun Allah nampak, dekat pun Allah nampak. Renik sikit kali pun Allah nampak. Kita yang kecil tak nampak, kuman tak nampak. Siapa nampak kuman kan? Nak pakai mikroskop pun nampak. Tapi Allah nampak. Semana kecil mana pun Allah nampak. Zarah pun Allah nampak. Itu bezanya nampak Allah dengan nampak kita. Kalau menyamakan itu syirik namanya. Kafir jadinya. Kemudian macam mana boleh jadi kafir lagi? Tengok satu lagi. Kafir ataupun kufur dengan sebab isbat. Isbat tu ni penetapan Allah. Allah tetapkan diri dia begini-begini. Kita kata mana ada yang tak betul. Menafikan. Allah dah isbatkan, kata kita nafikan. Itu kafir jadinya. Ada berapa apa ni? Dua cara, tengok yang dua cara ni ya. Ada dua contoh. Termasuk dalam bahagian ini mengisbatkan mana-mana sifat yang Allah dan Rasulnya nafikan. Kita kata Allah tu ada sifat itu, Allah kata tak ada. Allah tu tak ada sifat lemah. Tiba-tiba dia kata Allah tu lemah. Macam kafir jadinya. Allah tu tak ada sifat bingung. Seperti kata Allah tu bingung. Kafir jadi mengisbatkan benda yang tak ada pada Allah Taala. Benda tu Allah dah nafikan. Tiba-tiba dia kata Allah tu bukan dengar, kata. Allah dah nafikan tu. Innallaha samiun alim. Allah tu Maha mengetahui dan Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dia kata Allah tak dengar. Allah bukan dengar pun, kata. Menafikan apa yang dah diisbatkan kepada Allah Taala ya. Ya. Artinya apa? Menafikan daripada zatnya seperti diisbatkan anak lelaki atau anak perempuan atau isteri atau apa mengantuk. Artinya menjadikan Allah tu ada anak lelaki namanya Isa. Ada anak perempuan pula tu ya. Namanya Maryam. Atau ada isteri namanya Maryam. Ataupun apa? Allah tu mengantuk atau Allah bertidur. Sedangkan Allah kata la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Tidak malam macam ni. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Dia tidak ada merasa mengantuk dan tak ada tidur. Yang mau mengantuk, yang mau tidur siapa? Siapa yang mau mengantuk tunggu tidur? Kita manusia. Ya, waktu maghrib ni tengok. Ini kedap ni belum lagi, nanti sikit lagi lah. Kalau lama lagi ustaz tak berhenti tengoklah. Yang nyandor jaga ya. Menengkol jadinya. Ini tak nyandor, tak ada lah. Lagi pun dekat nampak ada ustaz ni. Kalau jauh entahlah ya. Allah yang tak pernah tidur. La ta'khudhu, tidak mengambil dia tu. Sinatum, mengantuk, tak ada mengantuk-antuk. Wala naum, dan tidak ada tidur. Tiba-tiba dia kata Allah tu tidur, Allah bukan sedar, Allah tak sedar. Itu mengisbatkan benda yang Allah dah nafikan ya. Seperti ada anak perempuan, ada isteri atau mengantuk atau tidur atau lalai. Allah lalai kan ya. Pada Allah tak pernah lalai. Ya, tak pernah Allah tu lalai dari apa yang diperbuat oleh manusia ataupun makhluk di dalam dunia ni. Ya. Atau mati. Allah tu mana ada mati? Yang mati siapa? Selain daripada Allah, semua mati. Allah tak ada mati-mati. Kenapa Allah tak mati? Kerana Allah tidak hidup dengan nyawa. Allah tak perlukan nyawa. Sebab itu Allah tak ada mati. Ya. Allah cipta nyawa bagi pada orang, maka matilah orang tu. Allah cipta nyawa bagi pada binatang, lepas itu mati binatang tu. Allah cipta nyawa bagi pada malaikat, lepas itu matilah malaikat sudahnya. Allah cipta nyawa bagi pada burung, matilah burung tu. Allah cipta nyawa bagi pada ikan, maka matilah ikan. Allah bagi nyawa bagi pada belalang, matilah belalang. Allah cipta nyawa bagi kepada apa lagi? Kepada pokok, maka matilah pokok. Jadi yang ada nyawa dia yang mati. Allah tak ada nyawa. Siapa ada nyawa pasti mati. Termasuk malaikat maut yang kerjanya apa?
yang kerjanya mencabut nyawa. Akhirnya malaikat maut pun mati. Udah mati dicabut, dia malaikat maut tu mati, orang-orang makhluk-makhluk ni habis semua. Manusia habis mati, malaikat habis mati, burung habis mati, ikan habis mati, belalang habis mati, serangga habis mati. Lagi apa? Malaikat pun dah mati, jin pun semua mati, iblis dah mati. Tinggal dia seorang je tak mati. Lalu Allah tanya dia, wahai malaikat maut, siapa yang belum mati lagi? Apa jawab malaikat maut? Yang belum mati lagi hanya saya dan Allah sajalah. Kemudian Allah tanya lagi, tak pernah ke kamu dengar ayat yang berbunyi kullu nafsin za'iqatul maut? Setiap yang bernyawa pasti akan merasa mati. Dia malaikat maut tak jawab. Kerana dia tahu ini merupakan perintah Allah, suruh dia cabut nyawanya sendiri. Ini aja makhluk yang boleh cabut nyawa sendiri. Yang lain tak boleh. Kita tak boleh, manusia tak boleh. Kerana Allah larang, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Sudah tahu benda tu binasa, kita buat juga atau haram hukumnya. Sudah tahu dalam ayuan ada racun. Ada racun dalam ayuan ni katanya. Kata dia siapa Haji Nazri apa Ustaz? Ada racun dalam ayuan, saya tak minum, lantak mati-matilah. Minum juga haram hukumnya. Sudah tahu benda ada racun, jangan makan. Jangan minum. Kerana kita dilarang untuk melakukan sesuatu yang boleh membahayakan diri kita sendiri. Ada tak benda apa itu? Benda itu kita tahu membahayakan diri sendiri, kita pakai juga. Ada tak? Apa dah? Kalau dia tak berani nyebutnya. Semua tahu tu, tapi tak berani nak nyebutnya. Apa? Yang puih-puih tu, bahaya ke tak? Tuan-tuan, lantak marah-marah mana buat. Puih-puih tu bahaya ke tak? Sekali lagi, tak berani nak jawab. Betul. Jawab betul orang ni. Puih-puih tu bahaya ke tak? Mana tahu bahaya? Ada tak tulis di luarnya, kotak tu. Ada tak tulisnya? Amaran dari kerajaan Malaysia. Lagi apa tulisnya? Orang tak tahu ni ya. Apa amarannya? Merokok membahayakan kesihatan. Ada tak tulis itu di kotak rokok tu? Ada ke tak ada? Semua merokok betul lah tu. Apa tak orang ni jawab ni? Kalau dah tahu benda tu bahaya, boleh menyebabkan kanser, boleh menyebabkan pneumonia, boleh menyebabkan lemah segala-galanya, maka hukumnya haram. Sebab itu ulama semua di Malaysia, di dunia ni, Persatuan Ulama Dunia menghukumkan bahawa merokok itu hukumnya haram. Jadi siapa merokok, pasang niat malam ni, jangan merokok. Pasang niat, nawaitu berhenti merokok lillahi ta'ala. Boleh apa? Sekali lagi, nawaitu berhenti merokok lillahi ta'ala. Saja aku berhenti merokok kerana Allah Ta'ala. Ini dulu merokok tau. Tapi dah tahu benda bahaya, berhenti. Pasal benda tu. Jadi mereka maaf itulah. Dia boleh bunuh diri, yang lain tak boleh. Maka dia pun cabut nyawanya. Selembut-lembut yang mampulah. Cabutnya, punya dia sakit, jerit dia tahu. Aduh. Kalau aku tahu macam ni sakitnya cabut nyawa, tak aku siom buat kerja cabut nyawa orang tau. Selain kamu gajah buat ni tau. Rupanya dia orang kamu gajah. Itu kerja cabut nyawa orang. Matilah mereka maut. Dah mati mereka maut, amanlah dunia alam ni ya. Bukan dunia ni, alam ni seluruh aman seluruh. Ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan 8 tahun. Kemudian baru dihidupkan semula. Nombor 1 dihidupkan siapa? Kuis perdana malam ni. Siapa nombor 1 hidupnya? Malaikat Israfil. Kenapa malaikat Israfil dulu? Kerana dia ada tugas. Apa tugasnya? Meniup sangkakala. Dia bangkit-bangkit, dia pun capai lah dia punya trompet, dia pun tiup lah. Bila ditiupnya tu, bangkitlah semua yang dah mati tu bangkit belaka. George Bush bangkit, Abraham Lincoln bangkit, Joan of Arc bangkit, Napoleon Bonaparte bangkit, George Washington bangkit, Tony Blair bangkit, Winston Churchill bangkit, Tengku Abdul Rahman bangkit, P. Ramlee bangkit, James Samsudin bangkit, Aziz Sattar bangkit. Tak kena ke mana? Elizabeth Taylor bangkit. Tak kena? Sophia Loren bangkit. Tak kena? Doris Day bangkit. Haji Ibrahim bangkit juga. Haji Nazri bangkit belaka.
macam cendawan tumbuh. Masing-masing berkumpullah di padang mahsyar ya. Itu cerita lepas matinya akan datang kita tu. Sambung lagi akan datang. Itu ikut ya. Macam mana sebab orang tu boleh menjadi kafir ya? Ada anak perempuan atau ada isteri, Allah tu ada isteri, kafir tu. Atau mengantuk, Allah tu ngantuk, tak ada. Atau tidur, atau lalai, atau mati, Allah tu mati. Tak ada, Allah tak ada mati kerana Allah tu bukan hidup dengan nyawa. Dia tak mati-mati ya. Yang tak mati dia je. Allah kata apa? Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap sesuatu di atas muka bumi ini pasti akan binasa. Yang tak binasa ialah zat Allah. Zat Allah yang amat agung lagi amat mulia. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apa lagi nikmat yang nak kamu dustakan? Surah apa tadi? Bila sebut fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban itu surah apa? Surah Ar-Rahman ya. Semua akan binasa. Yang tak binasa hanya Allah saja. Kerana Allah dia bukan hidup dengan nyawa. Dia hidup dengan sifat Al-Hayyu. Sifat dia memang hidup, tak ada mati-mati. Yang lain semua mati. Malaikat pun mati, jin pun mati, iblis pun mati, binatang mati, habis semua mati belakang ya. Jadi kalau dia mengatakan Allah tu mati, kafir jadinya. Atau Allah tu ada sifat kekurangan. Allah tak tahu, kafir. Allah tak ada kuasa, kafir. Allah tak reti, kafir. Allah tersilap, kafir. Itu yang boleh menyebabkan kafir ya. Seperti mana kekurangan pada manusia, kita ni banyak kurangnya. Ingatan banyak kurang, apa saja banyak kekurangan kita ni. Allah tak ada apa langsung kekurangannya. Baik, itu jalan yang kedua, yang pertama ya. Yang kedua, mengisbatkan mana-mana sifat Allah, mengisbatkan mana-mana sifat Allah bagi diri manusia atau bagi makhluknya. Dia mengatakan dia ada memiliki sifat Allah. Allah ada sifat kun fayakun. Aku pun ada sifat kun fayakun. Apa aku nak semua jadi. Kafir jadinya. Dan menjadi kufur juga orang yang mempercayai dakwaan itu. Seperti orang yang berkata, saya berilmu seperti ilmu Allah. Padahal ilmu kita dibanding ilmu Allah macam mana? Jauh benar bezanya. Kita banyak yang tak tahu daripada yang tahu. Ya. Terus anggap dia itu pandai lah. Lantaklah dia ustaz mana lulus pun, mana degree mana pun ya. Tapi dia ilmunya sikit nak dibanding dengan ilmu Allah Ta'ala. Walaupun dia belajar di Amerika, belajar di London, ilmu kedoktorannya hebat, tapi sebenarnya dia pun akan mati. Dia tak tahu mengubat penyakit dari dia. Tapi Allah tak terhad ilmunya. Apa saja jenis semua Allah tahu. Dia ada ta'alluq inkishaf, pandangan terus. Takluk dia tu boleh menembusi apa-apa je. Itu pengetahuan Allah ya, berbanding dengan pengetahuan manusia. Manusia tu sikit aja ilmunya. Allah ada khabar dalam Quran, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidak aku bagi kamu itu ilmu melainkan hanya sedikit saja. Jadi tak payah act lah. Kalau dia lulusan luar negeri ke, lulusan PhD ke, tak payah act. Ilmunya dibanding dengan ilmu Allah sikit benar. Ya. Sedangkan ilmu Allah tu semua tahu. Kita banyak tak tahu. Saya tanya, siapa tahu keliling masjid ni ada berapa batang pokok? Siapa tahu angkat tangan? Sampai tahu saya bagi hadiah. Ada ayuh. Ayuh ada hadiah. Siapa tahu angkat tangan? Siapa tak tahu? Saya pun tak tahu. Tapi Allah tahu tak? Tahu. Itu tanya pokok. Kalau tanya daun lagi tak tahu. Ada berapa helai daun keliling pada pokok-pokok keliling masjid ni. Langsung tak tahu. Tapi Allah tahu. Terusakan pokok, terusakan daun, ulat keliling tu Allah tahu. Sampah-sampah keliling tu Allah tahu. Nampaknya. Allah tahu, Allah nampak. Dan Allah dengar kalau ada apa saja. Allah berkuasa pada tu. Kerana semua tu kejadian dari Allah SWT. Allah tahu lah. Apa yang Allah jadi tu semua Allah tahu. Itu bezanya. Jadi menjadi kufur tu. Kalau ada manusia-manusia yang bersifat macam sifat Allah, dia mengatakan dia sifatnya Allah Ta'ala. Mengaku diri dia Tuhan. Ya, dia mengaku diri dia Tuhan. Macam Tuhan maksudnya. Saya ini Tuhan langit, macam.
Kafir tak? Kafir ke tak? Kafir. Ada orang cakap betul tak? Saya ini Tuhan langit, ada tak? Siapa? Kalau Allah tak tahu dia mana, siapa? Ayah Pin. Dia ngaku dia Tuhan langit. Ya. Sebelum dia mati dia lumpuh. Tuhan boleh lumpuh ke? Boleh ke Tuhan lumpuh? Lepas tu dia mati. Tuhan boleh mati ke? Itu Ayah Pin. Dia manusia macam kita. Saya pernah berusrah dengan Ayah Pin tu tau. Kami pergi ke rumah dia. Ada satu ustaz tu. Lulus Azhar tau. Dah meninggal dunia lah ustaz. BA Honors Azhar. Jadi ustaz ngajar di SCS kampung. Isterinya ngajar sama saya, ustazah. Lulus Azhar juga. Sama saya ngajar. Dia ngajar agama, saya ngajar bahasa Inggeris. Dia ngajar agama, saya ngajar matematik. Dia ngajar agama, saya mengajar ilmu alam. Dia ngajar agama, saya ngajar bahasa Malaysia. Sama sekolah dengan saya. Pernah saya ajak dia ke rumah saya untuk membuat kuliah duha tau. Dia setuju. Tapi dia tak datang hari tu kerana mentokarnya dia bawa dia suaminya tak balik-balik. Mujur dia tak datang. Kalau dia datang rumah saya jadi markas ajaran Ayah Pin. Mujur dia tak datang. Lepas tu tak ada jemput lagi. Dah tahu keadaan rumah tak ada jemput lagi. Ya. Jadi usrah itu lah. Dia katakan tak ada apa dia bayangkan bahawa kalau kamu tak nampak Tuhan, macam mana kamu nak kenal dia? Dia itu soalan dia tau. Seolah-olah dia membayangkan itu dia ada pernah tengok Tuhan lah. Ya. Saya pun fikir Nabi Musa nak tengok Tuhan pun tak boleh. Apa kata Allah? Lan tarani, kamu takkan dapat melihat aku, kata Tuhan ya. Nak kamu tengok apa? Tengok gunung tu katanya. Nak tengok aku betul-betul tak boleh. Lalu Nabi Musa pun tengok gunung. Bila tengoknya gunung tu pensan, Nabi Musa pensan. Gunung tu pula hancur. Ya, Allah tak bagi juga melihat, tak bagi Nabi Musa melihat dia ya. Kalau Nabi Musa pun tak boleh tengok Tuhan, takkan Ayah Pin lebih mulia daripada Nabi Musa. Ya. Maka baliklah kami malam tu. Tak jadilah usrah tu. Dia tak ada lagi diajarnya. Lepas tu kalau kamu ikut wirid aku, kamu boleh nampak alam malakut, kamu boleh nampak alam kubur, kamu boleh nampak alam mahsyar dan sebagainya. Tak jadilah. Kami balik ajalah. Sebelum balik jamu dia ustaz tu jamu bihun. Jadilah kenyang lah dapat bihun. Itu je, hak kenyang itu je. Begitu ya. Tadi ikut lagi. Itu riwayat Ayah Pin. Itu saya berani boleh cerita. Kalau mana tahu ya. Kemudian apa? Sikit lagi ya, dah bunyi tu nanti sikit lagi ya. Dan menjadi kufur juga orang yang mempercayai dakwaan itu, seperti orang yang berkata saya berilmu seperti ilmu Allah, atau si anu itu memiliki hikmah kebijaksanaan sebagaimana hikmah Allah, maka menjadi kafirlah orang yang mengucapkan demikian. Dan orang yang mempercayainya, orang mengucap kafir, orang yang percaya kafir juga. Kerana mengisbatkan tu apa? Menetapkan sekutu bagi Allah. Ada pula sekutu sama dengan Allah Taala. Itu kafir aja gitu. Pada sifatnya adalah mengurangkan sifat yang ada pada Allah. Kalau dia menyamakan Allah sifatnya dengan sifat makhluk, maknanya kurang sifat Allah tu. Kerana makhluk tu mesti ada kekurangan, mesti ada kelemahan. Maknanya Allah pun ada kelemahan lah, ada kekurangan lah ya. Jadi dah mengurangkan sifat Allah. Kafir jadinya. Ya. Dan setiap perkataan yang mengurangkan Allah dan sifat-sifatnya adalah kufur dan riddah tu nanti ditolak, iman ditolak. Walaupun dia mengaku dia beriman, Allah kata no, you are not my servant. Kamu bukan beriman pada aku, kata Allah ya. Itu jenis yang kedua. Jenis yang ketiga, ini lepas raya kita baca insya-Allah ya, jenis yang ketiga. Alright, sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan untuk malam ini. Supaya jangan kempunan, jangan terbuka hati. Siapa ada apa-apa bangkangan, silakan. Saya bagi peluang. Nak bangkang tak apa. Tak ada bangkangan. Mana setujulah kan? Alright, semua setuju. Siapa ada apa-apa soalan, silakan. Tak ada juga. Alhamdulillah. Ada. Masalah
dia menyalahkan Allah Taala. Dia hujan, dia banjir, tuan menyalahkan Allah. Dia menyalahkan Allah, kafir jadinya. Hujan saja. Hujan je. Orang nak keluar pun tak boleh. Padahal hujan tu siapa menentukannya? Allah. Terserah kepada Allah. Allah datang hujan. Kalau tak ada hujan macam? Kalau tak ada hujan macam? Dunia ni kering kontang. Bila kering kontang macam? Pokok tak berbuah. Keras tanah tu. Tak boleh berbuah pokoknya. Teroyan tak ada buah, dukung tak berbuah, rambutan tak buah, manggis tak buah. Macam tadi. Apa jadi? Apa jadi kalau tak buah pokok-pokok? Tumpur semua manusia. Jadi hujan tu melembutkan tanah. Menyebabkan boleh tumbuh-tumbuhan, menjadikan tumbuh-tumbuhan. Jadi menyalahkan Allah seolah-olah Allah tu mentadbir tak betul. Artinya kalau dia mentadbir lagi teruk. Jadi kafir jadinya. Jangan menyalahkan Allah. Lagi? Macam mana? Sekat elok tak apa. Adakah dia datang kepada syirik kepada Allah? Tidak. Kalau sekarang ngatakan ubat tu bagus, tak apa. Tapi kalau aku makan ubat tu mesti baik. Itu yang jadi syirik ya. Mesti baik. Aku makan ubat tu mesti jadi. Syirik. Aku makan ubat ni mesti tak rosak, tak binasa. Itu syirik ya. Kerana yang membaikkan tu bukan ubat. Siapa yang baiknya? Allah yang membaikkan penyakit kita. Siapa yang menyembuhkan penyakit kita? Allah. Bukan ubat, bukan tok pawang, bukan doktor, bukan tabib. Yang menyembuhkan hanya Allah Ta'ala saja ya. Okey, lagi? Tapi jangan tak berubat pula. Kalau ada sakit ubat, mudah-mudahan Allah bagi Allah jadikan ubat itu sebagai alat untuk menyembuh penyakit kita. Itu ikhtiar. Ikhtiar memang dibenarkan oleh Allah Ta'ala ya. Riak. Tapi kalau kita sedar kita riak tu macam orang yang takutkan riak lalu tidak melakukan apa-apa jenis ibadah kerana takutkan riak itu namanya. Takutkan riak langsung tak buat apa-apa ibadah, riak tu. Tapi kalau takutkan riak, kita tahu benda tu riak, kita buat tapi kerana Allah. Hilang riak tu, aku buat ni semata-mata kerana Allah. Kita tahu benda riak, dah tahu macam boleh buang kan? Boleh buang tak? Boleh. Aku buat ni, aku sembahyang ni, aku takutkan riak tapi aku tak nak riak. Semata-mata kerana Allah. Maka itu tidak jadi namanya riak ya. Kalau kita tukar, tadi memang ada riak. Rasa-rasa aku nak baca surah Yasin tadi macam jadi maghrib tadi ya. Tuan Nazir jadi imam ya. Tengoknya belakang tu ada mufti, ada qadi, ada menteri. Dia tak ada mana-mana baca inna ataina betul tak jadi. Terus baca Yasin aja ya. Dia mula sampai habis. Itu riak tu. Tapi kalau dia sedap, aku ni riak ni. Lalu dia berhenti. Minta ampun dengan Allah. Dalam sembahyang tu minta ampun dengan Allah. Ya Allah ampun. Dalam hati lah jangan sebut lah. Jangan lafaz lah. Minta ampun dengan Allah. Ya Allah ampun kalau aku dengan ada perasaan riak ni. Habis. Hilang riak tu. Dapat pahala balik ya. Dia jadi ibadah balik. Kalau kita sedar benda tu riak, kita minta ampun dengan Allah dalam hati. Kalau dalam sayang lah. Kalau bukan dalam sayang boleh sebut. Kalau dalam sayang dalam hati, minta ampun. Ya Allah janganlah aku ni dapat riak dalam hati aku. Dapat diampunkan oleh Allah. InsyaAllah. Yang betul-betul lah hati dia. Jadi tak ada riak lagi lepas tu. Allah delete. Tahu apa delete? Ya Allah, dia tak ada handphone kan? Delete tu. Padam semuanya. Tak ada riak lagi dah. Lagi? riak dengan ujub lain kan? Ujub heran diri. Riak buat sesuatu atau tinggalkan sesuatu bukan kerana Allah. Itu riak. Ujub heran diri. Dia merasakan diri dia sempurna. Handai aku ni ujub. Macam saya ngajar ni, terror aku ni. Ujub. Kalau banding dengan orang lain, terror aku ni daripada ustaz. Siapa ada ustaz ngajar sini apa? Siapa ustaz ngajar sini selain daripada saya? Ustaz Azali. Terror aku lagi daripada Ustaz Azali. Itu takabur. Kalau banding dengan orang lain, itu takabur. Kalau dia seorang-seorang diri saja, dia kata itu ujub. Kalau dia buat satu bukan kerana Allah, kerana lain daripada Allah, itu riak. Saya ngajar ni. Lepas ngajar orang lah, inginkan, nyelinnya, mana Haji Nazri, tak ada dekat aku ni. Itu riak. Kerana bukan kerana Allah. Kenapa? Kerana pendak Haji Nazri.
Ngapa nak ke dia? Udah tak berani nyebut dah. Ngapa nak ajar tadi? Hendakkan envelope. Itu riak lah tu. Kalau saya datang kerana envelope, itu riak tu ya. Tapi kalau dia bagi, tak minta apa-apa, dia bagi je. Macam, riak kan? Itu tak riak ya. Bukan riak namanya. Ya. Kita terima lah tu. Nyongin lah. Dapat nyongin lah. Kalau tak bagi, apa? Monyok aja. Itu riak tu. Kalau tak bagi, monyok aja. Lekuk balik ke ustaz ni. Itu riak tu ya. Kerana hendakkan envelope. Ya. Jadi kalau tak bagi pun nyongin. Kalau bagi pun nyongin. Itu baru tak ada riak ya. Itu bukan kita minta pun. Allah larang pun. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila, kata Allah. Jangan kamu jual ayat-ayat aku dengan harga yang sedikit. Dapat dunia pun kira sikit. Jadi jangan jual ayat Allah. Jangan bagi syarat. Kalau kamu hendak aku datang ajar kamu, kamu kena bagi aku sekian-sekian banyak. Kalau tidak aku tak siap datang. Itu apa tu? Itu riak tu. Kerana bukan kerana Allah ya. Kerana harta. Itu riak namanya. Kalau banding orang lain, itu ujuk. Bukan ujuk. Kerana orang lain itu tak kebor. Ujuk lain, riak lain, tak kebor lain. Ujuk kau tengok heran diri. Andai aku ni, cantik aku ni, kaya aku ni, kuat aku ujuk. Tak ada banding orang lain. Tapi kalau dibanding orang lain, andai aku daripada Ustaz Zali. Macam? Itu tak kebor namanya. Mana nak? Nak riak ke, nak ujuk ke, nak tak kebor? Pilih mana nak? Mana-mana yang tak nak. Semua itu haram, berdosa besar ya. Alright, lagi? Tak ada dah. Sekian dulu, ampun maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.